Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menambahkan ilmu, beramal dengan ilmu yang kita belajar, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang berilmu dan dapat melakukan ibadat dengan sempurna, dengan betul, dan kita dapat sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama sahabat yang kita akan belajar pada pagi ini bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Minggu lepas kita belajar berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Dulu bernama Zaid bin Harisah. Jadi hak ni bernama Sa'id ibn Zaid ataupun Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini dia adalah seorang musyrik, kafir Quraisy. Seorang kafir Quraisy yang mana walaupun beliau tidak memeluk agama Islam sehingga mana ke akhir hayat beliau, tetapi beliau membenci kekejaman dan perkara-perkara yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Dia sangat-sangat membenci amalan-amalan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, dan beliau berusaha untuk mencari agama yang sempurna, mencari agama yang betul. Maka Sa'id bin Zaid ini dia adalah keluar daripada kota Syam. Dia keluar daripada kota Mekah. Dia keluar daripada kota Mekah setelah dia diancam untuk dibunuh dan diancam untuk dicederakan. Maka Sa'id bin Zaid ini dia telah mencari agama yang sempurna. Ayah dia ni bernama Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini seorang musyrikin Mekah juga, yang mana dia benci kepada amalan-amalan yang dilakukan. Sa'id bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Amr. Jadi cerita nak keluar cerita anak dia ni kena cerita pasal ayah dia dulu, iaitu Zaid bin Amr. Zaid ni, ayah kepada Sa'id ni, dia benci kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, sebagaimana anak dia juga. Jadi kerana dia benci kepada amalan-amalan musyrikin Mekah, maka dia telah dihalau keluar daripada kota Mekah. telah dihalau keluar daripada kota Mekah
dan tidak dibenarkan untuk memasuki kota Mekah. Dan dia telah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk mencari agama yang lain, untuk mencari kepercayaan yang lain, yang comel, yang baik, tidak sebagaimana amalan-amalan ataupun kepercayaan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Maka dia telah keluar ke Syam. Dia telah keluar ke Syam, maka ada beberapa orang sahabat dia telah memeluk agama Nasrani. Telah memeluk agama Nasrani. Tetapi dia ni tak jumpa lagi. Dia tak jumpa lagi agama yang dia nak anuti. Tapi dia mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang hanifan muslimah. Maka dia jumpalah dengan seorang rahib ataupun seorang pendeta. Maka pendeta tadi tanya dia, "Mu ni betul ke mu nak cari agama sebagaimana agama yang Nabi Ibrahim?" Maka dia kata, "Betul. Aku nak cari agama sebagaimana agama Nabi Ibrahim. Dan lah ni aku tak jumpa lagi. Di manakah agama tersebut?" Maka pendeta tadi royak kepada Zaid. Ayah dia ni, supaya mu balik semula ke Mekah. Kerana Mekah ni akan adanya seorang Nabi dan juga seorang Rasul yang mana meneruskan syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun dalam perjalanan untuk ke Mekah. Dan kita tahu dia tidak dibenarkan masuk ke dalam kota Mekah. Maka dalam perjalanan dia menuju ke Mekah, dia telah ditangkap oleh musyrikin Mekah. Dan akhir sekali, dia telah dibunuh. Dan dia tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa on the way dia balik tu, Nabi sudah ada di Mekah. Rasulullah sudah ada di Mekah. Tapi dia tidak sempat untuk berjumpa kerana dibunuh oleh musyrikin Mekah. Maka sebelum Zaid ni meninggal dunia, maka dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sekiranya kamu telah menghalang aku daripada mendapatkan kebaikan itu, maka janganlah kamu menghalang anakku Sa'id daripada memperolehi kebaikan itu." Tak apalah, dia kata, kalau aku tak ada, aku minta biar anak aku yang bernama Sa'id ni mendapat kebaikan tersebut, iaitu memeluk agama Islam, memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, doa ayah dia ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'id bin Zaid, anak dia ni, telah memeluk agama Islam. Telah memeluk agama Islam sebelum umurnya 20 tahun. Sebelum umur dia 20 tahun, dia telah memeluk agama Islam. Dan dia telah menjadi orang yang terawal memeluk agama Islam. Kita panggil sama-sama as-sabiqunal awwalun. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam, antaranya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid
Dan Sa'id bin Zaid ini disebut dalam sirah Nabawiyah, dia telah bersama-sama dengan Rasulullah dalam semua peperangan kecuali peperangan Badar. Badar saja dia tidak hadir untuk perang. Tu pun kerana Nabi telah mengarahkan dia untuk buat kerja lain. Tapi dalam perang-perang yang lain, dia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia telah bersama-sama dalam perang Uhud. Bersama-sama dalam perang orang panggil perjanjian Suluh Al-Hudaibiyah. Dia perkara-perkara yang lain. Jadi Sa'id bin Zaid ini dia adalah salah seorang yang sebagaimana yang bersebut telah mula-mula memeluk agama Islam, telah mendapat kelebihan yang besar oleh Islam dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan isteri dia siapa? Isteri dia adalah adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, iaitu bernama Fatimah. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, Sayyidina Umar cari adik dia kerana adik dia dikatakan telah memeluk agama Islam. Dekat-dekat nak sapa duduk di pintu, dia dengar adik dia baca Quran. Dia masuk, dia tanya, gapo hok mu baca? Masa tu Sa'id bin Zaid duduk nusuk dalam bilik. Sayyidina Umar dengan adik dia tanya, tak jawab. Akhir sekali royaklah Fatimah, royak surah Taha. Baca dipendek ke cerita lembut hati Sayyidina Umar. Maka dia pun nak pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masa tu barulah Sa'id bin Zaid tubik peluk Sayyidina Umar. Tak berani duduk tengah marah ni. Moga Sayyidina Umar ni orang backing. Tupung dalam sirah dia sepuk Sayyidina Umar, dia sepuk adik dia. Dok oyak backing, tak backing Sayyidina Umar. Bila baca surah Taha tadi, maka hati dia lembut. Maka dia minta dok pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia Sa'id bin Zaid juga, dia telah bukan sahaja menyertai peperangan pada zaman Sayyidina, pada zaman Rasulullah, tetapi pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dalam perang Yamamah, kalau kita duk baca sama-sama dah. Begitu juga dalam perang Yamuk, perang berlawan dengan tentera Rom. Tentera Islam seramai 24,000 orang berbanding lawan tentera Rom 120,000 orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kehebatan kepada Sa'id bin Zaid untuk berlawan dan juga untuk menentang tentera-tentera Rom, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Sa'id bin Zaid. Dia telah mewarisi kehebatan dan keberanian dan sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia juga sempat pada zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ni orang panggil pemerintahan selepas Sayyidina Uthman bin Affan. Maka bermulalah Bani Umayyah. Bani Umayyah dia dilantik
oleh Marwan bin Hakam pada masa itu, pemerintah pada masa itu, untuk menjadi gubernur Syam. Maka berlakulah satu peristiwa yang mana seorang perempuan dalam sirah sebut, iaitu bernama Arwah. Arwah ni dia buat fitnah kepada Sa'id bin Zaid. Dia kata Sa'id bin Zaid ni dah ambil harta aku, dah ambil harta aku, dah ambil tanah aku. Walau dia ni gubernur, tapi dia dah ambil harta aku, dia dah ambil tanah aku, dia dah ambil kawasan aku. Maka cerita ni siapa? Kepada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam turun, jumpa dengan Sa'id bin Zaid, tanya cerita sebenar. Maka dia telah royak, orang telah menjangka, orang tina tu telah menjangka aku telah menzalimi dia. Bagaimana aku nak zalimi dia? Padahal aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bagi siapa yang merampas sejengkal tanah, maka Allah Ta'ala akan membebani dengan bebanan seberat 70 kali bumi. Mu ambil tanah orang sejengkal, maka Allah Ta'ala akan bagi azab kepada kamu, beban kepada kamu seberat 7 kali bumi. Dia pun sambung doa lagi, dia kata, Ya Allah, zahirkanlah kebenaran, yang mana kebenaran ini boleh membersihkan nama aku. Kerana dia kata, kalau dia ni betul-betul menipu, kamu butakanlah mata dia dan kamu campurkanlah dia ke dalam perigi tanahnya yang dia kata aku rapah daripada dia. Ini doa dia. Kalau betul-betul dia ni pelawak, aku doa dengan Allah Ta'ala biar tina ni buta. Dia jatuh dalam perigi, hak dia kata aku nak ambil tanah dia. Maka Allah Ta'ala mengampunkan, Allah Ta'ala memakbulkan doa Sa'id bin Zaid. Sebulan lepas pada tu, tina tu jadi buta. Perempuan itu jadi buta. Dalam masa yang sama, bila buta dia jalan dalam keadaan tak nampak, maka jatuhlah tina tadi dalam perigi. Hak dia kata Sa'id nak ambil tanah dia tadi. Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Sebab apa? Sebab da'watul mazlum mustajabun. Au kama qala. Nabi royak, doa orang yang dizalimi mustajab. Diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kena zalim ni, doa dia dengan Allah Ta'ala ni, doa dia dengan Allah tak ada hijab. Direct. Sebab tu kena berhati-hati dengan doa orang yang dizalimi ni. Dibimbangi, Allah Ta'ala makbul doa dia atas dunia, maka kita nampak apa yang berlaku. Kok mana-mana pun mustajab. Sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka disebabkan perkara tersebut, maka kehebatan Sa'id bin Zaid ini semakin hari semakin hebat. Semakin hari semakin hebat, menyebabkan Nabi SAW meletakkan Sa'id bin Zaid dalam 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Al-asharatu
al-mubashshiruna bil jannah. Ini disebut dalam hadis sahih. Nabi telah sebut 10 orang sahabat yang mana ketika mana dia masih hidup lagi, Nabi telah istihar dia ni dijanjikan syurga. Antaranya nombor 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nombor 2, Umar Al-Khattab. Nombor 3, Uthman bin Affan. Nombor 4, Ali bin Abi Talib. Nombor 5, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nombor 6, Abdul Rahman bin Auf. Nombor 7, Talhah bin Ubaidillah. Nombor 8, Zubair bin Awam. Nombor 9, Sa'id bin Zaid. Dia duduk nombor 9. Sa'id bin Zaid. Dan nombor 10, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni al-asharatu al-mubashshiruna bil jannah. Kita pernah cerita dah dulu. Dalam kisah sahabat Nabi ni ada. Di kalangan mereka yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 10 orang ni? Afdalu Quraisyin. Semuanya dari kalangan bangsa Quraisy. Orang hebat-hebat. Wa afdalus sabiqin al-muhajirin. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Dan demoninya adalah ahli Badar. Jadi silaplah hambanya. Iaitu silap tadi, Sa'id bin Zaid ni, Sa'id bin Zaid ni adalah ahli Badar. Maknanya dia bersama-sama dengan Rasulullah dalam semua peperangan. Termasuklah peperangan Badar. Dan kita tahu peperangan Badar ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Ketika mana mereka berlakunya peperangan Badar, dia hidup selepas pada tu, maka Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo pun mudah buat. Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kamu. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada ahli Badar. Buatlah gapo mudah buat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Allah Ta'ala akan lepaskan kamu. Dan itulah yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia telah bocor maklumat kepada musyrikin Mekah. Nabi nak pergi serang kota Mekah, dia bocor rahsia. Royak kepada musyrikin Mekah, Nabi nak pergi serang kota Mekah. Maka malaikat royak kepada Nabi, maka Nabi minta Sayyidina Umar gigat Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Hatib bila berada di hadapan Nabi, Nabi tanya dia, kenapa kamu bocorkan rahsia? Dia kata, musyrikin Mekah ni, dia buat aku, dia jadikan aku sebagaimana keluarga dia. Sedangkan aku ni bukan keluarga dia. Dia buat baik kepada aku, dia buat baik kepada keluarga aku, maka aku nak selamatkan dia. Sayyidina Umar kata, hadza munafik. Sayyidina Umar kata, munafik ni, sebab dia bocor rahsia. Aku nak kerak leher dia. Izinkan aku kerak leher dia, katanya Sayyidina Umar. Maka Nabi kata, sabar. Sayyidina Umar, mu kena ingat, Hatib bin Abi Balta'ah, dia adalah ahli Badar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo-gapo pun dia nak buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maknanya, Hatib bin Abi Balta'ah bertaubat kepada Allah dan diampunkan dosa dia dan tidak dikenakan gapo-gapo denda. Sebab apa? Sebab dia ahli Badar. Jadi 10 orang sahabat Nabi ni
termasuk Sa'id, dia adalah daripada ahli Badar. Lepas tu pula seafdal-afdal sahabat Nabi. Dan dia juga diberi kelebihan. Orang panggil Ashabus Syajarah. Ashabus Syajarah ni, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang buat perjanjian Bai'atul Ridwan dalam peristiwa Suluh Al-Hudaibiyah. Banyaklah kelebihan dia ni. Ahli Badar lagi. Lepas tu orang panggil Bai'atul Ridwan, Ashabus Syajarah lagi. Buat-buat ni Ashabus Syajarah ni, kalau kita ingat semula cerita dia, Nabi dah melakukan hijrah. Dalam perjalanan dia, dah sampai ke Mekah, Nabi telah ditangkap. Bukan, Nabi telah ditahan oleh musyrikin Mekah supaya jangan benda Nabi ni masuk ke dalam kota Mekah. Nabi buat runding ke. Beberapa kali buat runding ke. Akhir sekali Nabi kata, tak padan ni. Kita kena hantar wakil kita untuk berunding dengan musyrikin Mekah di Mekah. Nabi atas apa? Nabi atas Sayyidina Uthman bin Affan. Bila Nabi hantar ke Mekah, tak balik-balik. Siapa beritahu kepada Nabi, Sayyidina Uthman ni telah dibunuh. Telah dibunuh. Maka Nabi tak menutup bela di atas kematian Sayyidina Uthman. Nabi minta sahabat-sahabat dia pada masa tu Bai'atul Ridwan di bawah tahta syajarah, di bawah sebuah pokok. Pakat bai'ah belakang. Dok pergi serang kota Mekah, dok menutup bela di atas kematian Sayyidina Uthman. Tiba-tiba Sayyidina Uthman pun sapa tempat Nabi tadi. Tak kena bunuh pun. Tapi Nabi tetap akan pergi serang kota Mekah. Tiba-tiba wakil musyrikin Mekah bernama Budai bin Amr dan Suhail. Bernama Suhail ibn Amr mari jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kita berundinglah. Kita berunding. Asalnya tak benar Nabi masuk. Tak berunding. Bila dia dengar Nabi nak pergi serang. Dia tahu bila perang ni kalah dia. Suhail bin Amr mari jumpa dengan Nabi, berunding dengan Nabi. Perundingan ataupun perjanjian tersebut dapat berat sebelah. Dapat berat sebelah. Bapa? Nabi kena kok mana-mana pun, Nabi kena kelik semula. Tak boleh masuk kota Mekah, kena masuk tahun lepas. Hak tu pun 3 hari je. Sahabat-sahabat Nabi tak puas hati. Tapi Nabi ni, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada dia, dia dapat. Walaupun dia banyak mengalah kepada musyrikin Mekah. Tak boleh tulis Muhammad Rasulullah. Tak boleh. Kena tulis Muhammad bin Abdullah. Tak boleh sebut Rasulullah ni. Muhammad Rasulullah. Tak boleh sebut. Kena tulis Muhammad bin Abdullah. Dia tidak iktiraf Rasulullah. Tak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kena tulis Bismikallahumma. Dapat berat sebelah. Tapi Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi, Nabi terima perjanjian tersebut. Walaupun dapat berat sebelah, dengan perjanjian tersebut, asalnya sebelum perjanjian orang Islam 3,000, hanya 3 tahun umur perjanjian tersebut, orang Islam bertambah jadi 12,000 orang. Perjanjian itu umur dia 10 tahun. 3 tahun baru perjanjian. 12,000 orang masuk Islam daripada 3,000. Kafir Quraisy tak puas hati. Tak boleh lock kepada Muhammad ni. Akhir sekali dia batal perjanjian tersebut. Maka Nabi serang musyrikin Mekah. Maka berlakulah Fathu Makkah. Hak berlaku dalam bulan Ramadan. Dok ayatnya Sa'id ni ada di dalam perjanjian tersebut. Ada dalam perjanjian tersebut.
dia seorang yang hebat. Maka Abu cari. Bila Sa'id bin Zaid ni mati, dia mati tidak dalam peperangan. Dia tidak mati dalam peperangan, tetapi dia mati sakit tua. Dia mati sakit tua. Dia mati pada hari Jumaat. Dia mati pada hari Jumaat. Pagi Jumaat, dia telah mati pada tahun 51 Hijrah. Wa wafatuhu, iaitu pada tahun 51 Hijrah. Umur dia berapa? Dah bukan. Ni umur orang panggil 28. Tahun ke-28 kenabian. Tahun ke-28 kenabian. Maka umur dia, tak silap di sini dia tulis, tak betul ni, dia tak tulis tu. Cuma dia rayaknya mati pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat. Umur dia ada 79. 79. Umur dia mati pada umur dia 79 tahun. 79 tahun. Dan dia telah mati pada hari Jumaat. 79 umur dia. Maknanya Sa'id bin Zaid ni, dia tidak mati dalam peperangan, tetapi dia mati kerana sakit. Daripada masa tu umur dia 79 tahun. Dok royaknya, walaupun dia tidak mati dalam peperangan, tapi kelebihan-kelebihan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia menyebabkan Allah Taala muliakan dia. Maka sebab itulah kita ni dok pergi perang bebedok lah. Dok pergi ke luar negara, dok pergi ke Palestin dok lah. Tapi kita akan boleh kelebihan untuk mati dalam keadaan kita menegakkan agama Allah. Kita mati dalam mempertahankan agama ni peluang kita boleh buat. Untuk mati dalam peperangan mungkin tak. Tapi kita boleh mati dalam keadaan kita mempertahankan agama kita. Kita betul agama kita. Bagi orang yang dapur agama kita ni tak comel, maka kita diberi peluang untuk kita betul dan untuk kita mempertahankan agama kita. Rasa cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Aqul qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.